Yo, what's up? You on spec, guys. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah what's up guys, PA On The Way is back. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera pada korang yang menonton channel On The Way. Pada korang semua memang awesome guys. Yes, we are back dengan video-video react guys. Okay guys, untuk video kali ni aku nak react sebuah video yang sebenarnya isu ni aku dah pun react. Kalau korang ada tengok, di mana ada satu isu seorang individu dengan bangganya memurtadkan seorang wanita Islam kan. So di dalam video tersebut ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan di dalam Kaabah ada patung-patung dewa semacam tu, dan banyak tuduhan-tuduhan yang aku rasa tidak wajar dilemparkan kepada Islam especially. Dan yang paling aku tak boleh terima adalah bila individu ni dia mengatakan dekat Kaabah ada batu yang semacam batu, dia orang punya batu lah, batu apa, Siva Linggam macam tu lah. Dan juga pasal isu apa, bulan bintang kan. Kalau kau tengok dekat setiap masjid kan kita ada bulan yang bintang kan. Sebenarnya dalam Islam tak ada pun dalam apa ni, bintang dan bulan ni. Ini sebenarnya dia tak silap aku lambang bulan dengan bintang ni muncul dia sejak zaman Uthmaniyah. Ya, tak silap aku lah kot. So aku tak mahir dalam bidang-bidang tu, tapi tak apa, sebab video yang kita akan tengok ni dia memperjelaskan tentang salah faham mereka individu yang mengatakan tuduhan-tuduhan ni. Jadi aku rasa video ni memang sangat wajar untuk kita react bersama, pasal dia dapat memperjelaskan kepada orang yang tak faham tentang apa itu Islam dan apa yang ada di Kaabah dan apa yang orang Islam sembah. Sebab kita tidak sembah patung berhala guys. Ini untuk orang non-Muslim, mereka sepatutnya faham dengan jelas. Orang Islam tidak menyembah patung berhala. Kita menyembah Allah, yang kita tahu Allah adalah zat yang teragung yang kita tak boleh nak bayangkan. Jadi tidak ada bentuk yang kita boleh wujudkan. Kalau seseorang tu boleh wujudkan satu bentuk, itu dah kira syirik lah. So tak nak cakap banyak, kita terus straight forward. Sebelum nak start ni guys, macam biasa, adakah korang sihat? Alhamdulillah, syukur kalau korang sihat. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah ke atas segala nikmat dan kesihatan yang Allah telah berikan pada kita. Okay guys, are you ready? Jom kita layan dulu video ni, and then baru kita kupas sikit lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hindu agama tertua. Dekat masjid ada bulan sabit, dekat Dewa Siva pun ada bulan sabit. Betul-betul boleh tengok dekat Google. Lepas tu batu suci dekat Mekah Arab Kiblat, itu Hindu punya batu. Dekat Siva tu batu linggam, orang cakap dekat Google. Sama kalau kita cari dekat Google ada muncul. Kalau orang Melayu cakap air Zam-Zam, Hindu pun ada dia punya air. Hindu punya air Gangga. So kita semua sama. Ini tentang batu macam tu kan. Islam sama Hindu saya memang tahu sama. Dakwaan yang mengatakan Kaabah memiliki batu suci yang diklaim sebagai Shiva Lingam yang merupakan simbol suci dan sembahan bagi penganut Hindu bukanlah suatu dakwaan yang baru. Malah selain daripada itu, tersebarnya beberapa tuduhan yang tidak berasas dari kalangan ilmuwan Hindu sendiri, yang mana mereka mengatakan Kaabah pada asalnya adalah kuil Hindu yang bernama Kabalishwaran. Dakwaan ini dicetuskan oleh seorang penulis Hindu bernama Purushottam Nageshwar di dalam banyak tulisannya. Antaranya bertajuk Was Kaabah a Hindu Temple. Malah dia juga banyak membuat hipotesis mengaitkan agama Islam dan Kristian adalah berasal daripada ajaran Hindu. PNO juga mendakwa bahawa agama Kristian pada asalnya adalah agama Veda, dengan mengulas etimologi nama agama Kristian itu pada asalnya dikenali sebagai nama Krishniti atau Krishna Niti, yang bermaksud cara Krishna atau Hakim Krishna. Malah terdapat beberapa hipotesis kontroversi yang lain ditimbulkan olehnya.
Idea yang mengaitkan umat Islam menyembah Kaabah yang merupakan kuil Shiva dan tuduhan mengatakan Islam berasal daripada agama Hindu ini bukanlah sedikit yang mempercayainya, kerana ia dikembangkan oleh penulis Hindu lain seperti Yogi Shigal di dalam bukunya The Human Trinity. Malah termasuk seorang tokoh Hindu berpengaruh iaitu Sri Ravi Shankar di dalam bukunya Hinduism and Islam The Commentary. Akan tetapi Sri Ravi Shankar telah menarik balik kenyataan beliau terhadap isu ini dan mengaku bahawa dakwaan itu adalah tidak berasas. Dakwaan yang pertama, dakwaan yang mengatakan asal nama Kaabah adalah dari perkataan Kabalishwaran, yang mana ia mengisyaratkan kepada Dewa Shiva. Ini kerana terdapat beberapa nama lain bagi Shiva, antaranya adalah Ishwara. Selain dari nama, ia dikaitkan Shiva memiliki simbol bulan sabit di kepalanya dan didakwa simbol itu merupakan simbol umat Islam. Sebenarnya perkataan Kabalishwaran tidak pernah wujud kecuali di dalam jurnal perkaitan antara Kaabah dan Shiva sahaja dan tidak pernah digunakan bagi perkataan lain. Ia adalah istilah baru yang dicipta bagi mengaitkan Kaabah dengan Ishvara. Dikaitkan simbol Islam memiliki bulan sabit yang sama dengan simbol Shiva memakai bulan sabit itu adalah dakwaan yang tidak berasas. Islam tidak memiliki apa-apa simbol untuk dikaitkan dengan lambang agama. Simbol bulan dan bintang itu diperkenalkan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah bagi simbol bendera kerajaannya. Malah ia tidak ada kaitan dengan simbol kedewaan Hindu. Jika dakwaan semudah itu untuk mengaitkan bulan sabit di kepala Shiva adalah tanda Kaabah merupakan kuil Shiva, harus mengapa tidak mengaitkan bahawa imej Shiva memiliki lembing trisula itu berpengaruh dari dewa Greek atau Poseidon? Atau imej devil yang seringkali digambarkan syaitan berwarna merah memiliki trisula seperti Shiva? Sudah tentu klaim sebegini tidak akan diterima dan ia tidak benar. Malah sebagai Muslim harus jujur dan tidak mengulas hipotesis itu dengan semudah itu. Dakwaan kedua, dakwaan batu Hajarul Aswad yang jemaah haji cium itu hampir sama dengan yoni dari Shiva Lingam. Mereka juga mendakwa bahawa Shiva Lingam sendiri telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Kaabah. Pertama, lingam bermaksud simbol bagi Shiva, atau literalnya jika merujuk kamus Sanskrit ia boleh bermaksud bentuk kemaluan. Antara yang mengatakan lingam itu adalah kemaluan Shiva adalah dalam buku ensiklopedia Hindu yang ditulis oleh barisan Hindu sendiri. Manakala yoni bermaksud faraj atau kemaluan bagi dewi atau syakti, lingam dan yoni adalah dua simbol yang diukir duduk bersama, yang mana lingam diukir panjang menegak dan yoni berbentuk leper di bawah lingam. Hakikatnya umat Islam tidak pernah memiliki kepercayaan sebegitu untuk dikaitkan dengan ibadah dan sebarang simbol. Kedua, batu Hajarul Aswad di Kaabah itu adalah batu hitam dan diukir kelilingnya dengan kepingan perak. Bentuk yang terdapat pada hari ini merupakan pahatan perak yang melingkari batu tersebut. Ia tidak memberi simbol apa-apa pun, apatah lagi dikaitkan dengan simbol kemaluan perempuan. Dakwaan yang tidak bertanggungjawab apabila mengatakan di dalam Kaabah terdapat Shiva Lingam, sedangkan jika dilihat di dalam Kaabah sebenarnya ia adalah kosong. Tidak terdapat apa-apa simbol atau ukiran seperti berhala yang dikatakan oleh sebahagian ilmuwan Hindu. Dakwaan ketiga, mereka juga mendakwa terdapatnya konsep penyembahan berhala di tanah Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Berhala yang feminis seperti dewi-dewi di zaman Arab iaitu Al-Uzza, Al-Lata dan Al-Manat itu seperti Saraswati, Parvati dan Lakshmi di dalam agama Hindu. Sebenarnya jika dilihat kepada kepercayaan politisme, mereka tidak akan terlepas dari adanya jantina terhadap dewa-dewi yang disembah. Hal ini terdapat beberapa faktor, antaranya adalah imajinasi manusia adalah terhad apabila mereka memikirkan zat Tuhan, sehingga mereka akan memasukkan khayalan dan imej seperti manusia kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kedua, penyembahan berhala akan mengambil semangat tempat dan tidak ada perkaitan di antaranya, walaupun setiap dewi-dewi itu memiliki tugas yang hampir serupa walau dari tamadun yang berlainan. Jika dikatakan berhala feminin itu adalah bukti ia asalnya adalah pengaruh dari Hindu, adakah Ishtar, Aphrodite, Arenhut, Artemis, Athena, Hera dan ratusan dewi lagi di seluruh dunia dan tamadun itu juga merupakan pengaruh daripada dewi-dewi Hindu? Sudah tentu tidak, kerana konsep berhala dan dewa-dewi itu dicipta melalui sikap manusia berkhayal terhadap Tuhan.
Jika dikatakan konsep berhala itu adalah ajaran sebenar Hindu, perlu dilihat semula sejarah perjalanan antara zaman Vedik ke zaman Puranik. Ini kerana terdapat perbezaan ketara di dalam konsep ketuhanan di antara kedua zaman ini. Zaman Vedik mereka dilihat seakan tidak dibenarkan untuk membuat berhala atau patung bagi Tuhan. Menurut Pramod Chandra dalam bukunya The Sculpture of India mengatakan jika dilihat kepada peninggalan ukiran atau seni pembinaan patung sembahan, didapati ia tidak dapat dikesan pada zaman Vedik. Di India, pengukiran patung bermula pada zaman pemerintahan Maurya atau Raja Ashoka, dan seni pengukiran berhala di India banyak dipengaruhi oleh Hellenism dari Yunani yang dibawa oleh Alexander the Great ketika masuk ke India pada tahun 327 hingga 325 sebelum Masihi. Jika dilihat keseluruhan dakwaan ini, jelas tuduhan mengatakan di dalam Kaabah terdapat berhala atau Shiva Lingam adalah satu dakwaan yang tidak berasas. Ingatlah firman Allah di dalam Al-Quran. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. La Okay guys, untuk video kali ni aku react daripada channel Kaum Muda. Ni korang boleh tengok juga dekat sana, ada link kat bawah sini. Okay, ini adalah pada aku satu video yang sangat bermanfaat untuk kita react bersama-sama, dan aku harap video ni memberi pencerahan kepada mereka yang kurang faham tentang Islam, especially apa tuduhan yang dilemparkan berkenaan Kaabah yang kita dengar hari tu yang buat kita sakit hati kan guys. So sebenarnya macam ni guys, kita macam mana kita kena fahamkan mereka. Mereka mungkin tidak faham. Jadi bila mereka tidak faham, mereka membuat andaian-andaian yang sendiri. Jadi andaian ni yang buat kita rasa itu satu tuduhan yang berat tentang agama Islam dan juga Kaabah. Dan bila kita tengok balik video ni, aku rasa video ni dia kupas dengan sangat mudah untuk difahami guys. Dan memang ternyata apa yang dikatakan atau dalam kita tengok video ni memang jelas menunjukkan tuduhan itu semuanya adalah tidak benar. Dan aku harap individu yang membuat tuduhan tu bila tengok video macam ni, dia buka sikit kepala dia, buka sikit dia punya akal fikiran dia. Jangan senang-senang nak samakan antara agama, sebab Islam tidak sama dengan apa saja agama yang ada di dunia ni. Islam tidak sama. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Dan benda ni, konsep macam ni aku rasa semua orang Islam faham. Dan sebab tu kita betul-betul menjaga kita punya kalimah dan akidah kita guys. Sebab tak ada benda yang lebih penting di dalam dunia ni melainkan kau kenal siapa sang pencipta kau. Kau nak kenal siapa Tuhan yang mencipta kau kan. So inilah yang aku cuba nak maksudkan. Setiap orang Islam mesti faham kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah guys. So kalau kita tengok video tadi tu, memang aku rasa sangat clear, sangat mudah untuk difahami, dan aku rasa satu video yang sangat bagus dan baik untuk semua orang tonton. So untuk video kali ni aku rasa satu maklumat yang diperlukan sangat oleh kita semua, supaya kita faham dan jelas, supaya kawan-kawan kita yang non-Muslim pun faham berkenaan dengan isu ni. Dan sebenarnya isu ni agak sensitif pasal apa, ia melibatkan agama, dan seperti yang korang tahu dekat Malaysia ni, kita memang kena ada sikap toleransi antara sesama kita guys. Dan mana-mana kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita menghormati mereka dan agama mereka, dan kita juga mengharap mereka menghormati agama kita. So sebab kita hidup dalam Malaysia ni, kita kena saling bertoleransi, sebab kita nak mewujudkan satu negara yang makmur guys. Jangan kita ada sikap
racist atau sikap nak tunjuk pandai tapi sebenarnya knowledge tu tak ada. So ini yang berlaku kepada video yang kita pernah react hari tu, dan aku bila baca ada juga komen mengatakan apa nak heran yang wanita tu yang masuk ke agama tu pun bukan orang Malaysia. Guys, bila dekat akhirat nanti Allah tak tanya kau ni orang Malaysia ke orang Indonesia. Dan kalau Allah tanya kat kita kenapa biarkan saudara Muslim kau pindah agama, adakah sebab kita nak jawab, oh tak apalah dia orang Indonesia? Tidak guys. Takkan kita tak ada terasa hati kita, saudara Muslim kita, saudara Islam kita bila masuk ke agama lain, tak ada ke rasa macam ya Allah, sedih, rasa tak perasaan macam tu? Takkankah tak ada ke kita rasa macam tu? Adakah disebabkan dia bernegara Indonesia kita rasa tak apa, Indonesia dah biasa? Tidak guys, kita tak boleh ada perasaan macam tu. Dan aku harap video kali ni dapat membuka mata kita semualah. So mana yang korang dah tonton pada awal sampai habis ni, terima kasih banyak-banyak guys. Aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mana yang belum subscribe dulu, tekan sekali butang notification ni dan share video ni dengan kawan-kawan korang. So kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Korang semua memang awesome guys. Ciao.